Santau yang pertama adalah santau angin. Santau ini amat popular sebab seperti yang saya cakap tadi, yang pembela santau ni perlu membuang santau dia. Sebab bila santau tu dah penuh dalam tabung dia tu, dah nak melimpah tu, dia kena buang lah. Dinamakan santau angin sebab dia disebarkan melalui angin. Pembawa santau ini akan membawa santaunya di kawasan khalayak ramai. Boleh dikatakan santau ini akan mengikuti arus angin di mana angin tu bertiup. Jadinya jika pembawa santau itu berada di hadapan khalayak ramai, dia mampu untuk mengenakan sesiapa sahaja yang berada berdekatan dengan dia. Tetapi jika mangsa tersebut berada di belakang pembawa santau tersebut, insya-Allah tidak akan terkena santaunya. Boleh dikatakan santau ini amat berbahaya jika manusia berhadapan dengan pembawa santau ni. Bahkan haiwan pun boleh terkena santau ni. Tetapi insya-Allah semuanya dengan izin Allah. Jika seseorang itu beramal, ada buat pendinding, insya-Allah dia tidak akan terkena santau tersebut. Santau itu akan mengelak ataupun pergi ke tempat lain. Jadi bagaimana santau ini dibawa? Santau ini akan dibawa melalui celah-celah kuku. Jadi boleh dikatakan orang yang membela santau ini, dia akan simpan kukunya panjang-panjang. Jadi dia boleh menyimpan santau tu di setiap celahan kuku dia. Jika dia ada 10 jari, maka di setiap jari itu dia akan meletakkan santau di celah kuku dia. Dan bagaimana cara dia menyebarkan santau tu? Dia buat macam ni je. Satu jari ni dia akan jentik. Satu. Bila satu jari ni jentik, ada yang mengatakan 10 ataupun 20 orang akan terkena. Jika dia ada 10 jari, 100 ke 200 orang boleh kena. Itu yang bahaya tu, santau angin ni. Santau angin ni mudah terkena pada orang yang suka menguap tak tutup mulut, ataupun yang menganga je kan. Dia suka, dia tu direct masuk je. Jadi hati-hatilah, nak nguap tu tutup mulut lah. Jadinya pembawa santau ni gemar membuang santaunya di kawasan-kawasan yang tertentu ataupun kawasan umum seperti di pasar, di majlis kenduri, di kedai-kedai makan, restoran ataupun kawasan-kawasan yang mempunyai ramai orang. Dan apabila santau ini memasuki tubuh seseorang itu, ia akan membiak, dan dikatakan santau ini akan mengambil masa yang lama untuk dia membiak sedikit demi sedikit sehingga orang yang terkena santau tu akan mula merasa sakit di badan-badan dia. Mula dia akan makan paru-paru. Lepas tu dia akan makan organ-organ yang lain. Dia pelan-pelan batuk, tiba-tiba batuk tu berkahak, tiba-tiba batuk tu berdarah. Lepas tu kepala mula dah pening, dia akan makan sikit-sikit dalam badan tu. Jadi hati-hati jika ada simptom-simptom yang terkena santau tu, cepat-cepatlah merawat. Baik, yang seterusnya, santau tuju. Santau tuju ini biasanya dia akan memfokuskan kepada seseorang itu saja. Dan jika dengan izin Allah, memang akan terkena orang tu. Jika tidak terkena, dia akan tuju kepada orang yang rapat dengan kita. Itu pun bahaya juga sebenarnya. Mengikut maklumat, penyantau ini dia akan mendapatkan pakaian-pakaian mangsa seperti pakaian dalam yang belum dibasuh serta tarikh lahir mangsa. Jadinya untuk santau tuju ni dia agak rumit sikit upacaranya. Dikatakan ianya perlu mencari satu titik kelemahan orang yang perlu disantau tu. Contohnya dalam satu minggu tu, ada satu hari tu dia akan berkeadaan lemah. Dia akan merujuk pada tarikh lahir tu, ada nombor-nombor tu. Saya pun tak tahu macam mana dia buat, tapi agak rumit. Jadinya santau tuju ni dia tidak akan buat santau tu pada bila-bila masa. Dia akan cari satu tarikh, cari satu masa yang dikatakan tarikh hari lahir tu ataupun tarikh waktu yang orang yang nak kena santau terlemah. Jadi dia akan serang menggunakan santau tuju. Jadi santau tuju ni dia akan menggunakan khaymat jin lah untuk memasuki melalui mulut ataupun melalui makanan. Mangsa yang terkena santau ni akan tersedak dan seterusnya akan memuntah darah apabila memakan makanan yang telah terkena santau tu. Okey, itu sedikit sebanyak berkenaan dengan santau tuju. Yang ketiganya, santau makan dan minum. Santau jenis ini dia kebiasaannya akan meletakkan bahan-bahan santau ni di dalam makanan ataupun minuman bagi mengenakan seseorang. Biasa kan kita mendengar orang yang beramal, yang ada pendinding diri. Banyak kisah-kisah yang kita dengar apabila dia hendak memakan, tiba-tiba pinggannya pecah. Pernah dengar tak? Tiba-tiba dia nak minum, cawannya pecah. Sebab apa dia pecah? Sebab bila dia nak minum tu, tiba-tiba air tu menggelegak. Dia menggelegak sampai panas betul-betul. Sampai satu tahap tu dia akan pecah. Kadang tu dalam makanan kita akan mendapati ada rambut-rambut halus. Macam rambut lelaki yang baru dipotong tu, tiba-tiba penuh dalam pinggan.
ataupun kita lihat macam ada serpihan-serpihan kaca berkelip-kelip. Itu pun mungkin tanda-tanda ada santau di dalam makanan tersebut. Biasanya santau makan dan minum ni akan berlaku di kawasan-kawasan yang ada makanan lah, seperti di majlis kenduri ataupun di restoran-restoran, kedai-kedai makan. Kaedah yang digunakan untuk membuat santau ni, dia akan menaburkan santau tersebut di makanan tersebut. Tak tahu dia tabur macam mana, ataupun dia suruh jin tu tabur pada makanan tu. Seterusnya, santau langkah. Biasanya santau ini akan berlaku di kawasan-kawasan pekerjaan lah, terutamanya di kawasan ofis, pejabat. Kebiasaannya orang yang membuat santau ini mempunyai hasad yang dengki ataupun iri hati. Mungkin dia nak merebut jawatan, ataupun dia tak dapat jawatan tu, mulalah nak mengenakan sihir kepada orang yang dapat jawatan yang lebih tinggi lagi. Mungkin orang tu dia dah lama kerja situ, tiba-tiba ada orang baru masuk tu dapat pangkat tinggi, jadi di situ dia tak puas hati lah. Maka berlakulah apa yang dikatakan santau langkah ni. Cara santau ini digunakan, dia akan menaburkan di kawasan pintu masuk pejabat tersebut. Dia kalau orang lain elok je lalu, orang lain takkan kena. Sebab dia dah jampi orang ni je yang kena. Dia akan jampi nama orang ni, dia akan ambil lah bahan-bahan yang berkaitan dengan orang yang dia hendak santau tu, dan dia akan campurkan dengan bahan-bahan yang selainnya berkaitan, dan seterusnya dia akan tuju kepada orang yang perlu disantau tu. Jadi apabila orang yang hendak disantau tu melangkah masuk ke dalam pejabatnya, dan orang tu dia akan merasa pening, tu hoyong-hayang, rasa macam kepala megap je, pening, seterusnya dia akan collapse, jatuhlah, pingsan. Itu yang dipanggil santau langkah. Seterusnya, santau ular. Santau ni sangat berbahaya sebab apabila orang yang terkena santau ular ini, dia akan berperwatakan seakan-akan ular, bergerak macam ular, dia macam tak senang duduk, dia akan melengkor macam ular tu, pusing-pusing macam tu, nak tidur pun macam ular, bunyi pun macam ular, semualah perwatakan dia akan seakan-akan ular. Ini yang dipanggil saka ular, dan bahan-bahan dia semuanya daripada ular juga, bisa ular, tulang ular, daging ular dan kulit ular. Jadinya semua bahan ni dia akan dicampurkan dan akan dijampi lah, dan orang yang terkena santau ular ini, dia akan menderita sakit itu sehingga dia mati. Itu sangat berbahaya. Seterusnya, santau katak. Santau katak ni dia agak kurang popular, tetapi ianya ada juga berlaku, di mana orang yang terkena santau katak ini, dia mengalami simptom-simptom seperti seekor katak, yang mana dia punya perut dia akan bulat, tengkuk dia tu jadi besar, badan dia akan jadi kembung-kembung, lepas tu dia akan berwatakan macam katak lah, dan dia punya mulut dia tu pun akan sentiasa keluar lendir, batuk lendir, batuknya lendir. Itu bahaya tu. Dan bahan-bahan yang digunakan untuk melakukan santau katak ni, dia akan ambil bahan-bahan yang berada pada katak tu lah. Sebagai contoh, dia akan mencari katak yang berbisa, dan di kawasan kulit tu kan ada setengah katak tu ada yang berbisa kan, dia akan ambil cecair tu, dan seterusnya dia akan mengambil hempadu katak puru. Tapi nak cari katak tu susah, agak sukar sikit. Nak cari katak puru yang boleh buat santau ni, katak puru yang menggigit pokok keladi. Bila dia gigit pokok keladi tu akan layu. Mana nak cari katak yang macam tu? Susah. Jadi nak buat santau katak ni amat susah, tetapi kesannya sangat berbahaya. Seterusnya, yang terakhir sekali ialah santau kudis. Santau kudis ini merupakan santau yang berbahaya juga, yang mana orang yang terkena santau kudis ini, dia akan mengalami kudis yang banyak di keseluruhan badan dia. Dia ada tahap-tahap dia. Yang kudis dia mula-mula dia akan nampak mengelembung, dan seterusnya bila dia dah mengelembung, mula-mula di permukaan kulit. Bila dia dah pecah, dia akan makan pula di bahagian daging dia, dan daging dia pula mengelembung, dan seterusnya daging dia akan pecah pula, dia akan makan tulang pula, sampai macam tu sekali. Dan bahan-bahan yang digunakan, saya dengar dia menggunakan bangkai-bangkai binatang yang mati beragan. Sebagai contoh, haiwan yang mati beragan macam kera lah, mati yang tergantung kan, dia akan ambil tulang dia, ataupun dia akan ambil binatang-binatang yang mati jadi bangkai. Sebab itu bahan-bahan utama yang digunakan untuk menjadi santau kudis. Sampai satu tahap tu kudis penuh satu badan, pecah, maka orang yang terkena santau ni boleh menyebabkan kematian, dan ia sangat berbahaya juga. Baik, itu sahaja 7 jenis santau yang utama di Malaysia ini yang saya dapat ketahui. Mungkin ada lagi santau-santau yang lain yang saya terlepas pandang. InsyaAllah kalau ada lagi perkongsian berkenaan dengan santau ni, saya akan masukkan. InsyaAllah di lain video nanti saya akan berkongsi lagi berkenaan dengan santau ini, sebab santau ni
panjang cerita dia. Jangan lupa subscribe dan like video ini serta komen lah. Terus support dan sokong saya. Dan insyaAllah saya target sikit-sikit lah kan. Saya target dalam 10,000 tahun ni. Kalau dapat lah. Kalau anda menyokong saya, dapat 10,000 pun jadilah. Dan mungkin tahun depan saya boleh target lagi 100,000 subscribers. InsyaAllah saya akan perbanyakkan lagi perkongsian. Bukan sahaja berkaitan dengan perkara-perkara mistik. Mungkin saya akan lebih lagi perkongsian saya yang berkaitan dengan perkara-perkara yang misteri dan perkara-perkara yang perlu kita rungkai sama-sama. InsyaAllah itu sahaja daripada saya. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.